Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu perkenalkan diri, nama Cikgu Tajun Niswa binti Tajul Arifin dari MRSM Kuala Berang, dan kita sambung perbincangan kita dan perkongsian kita We Care We Share MRSM bagi tahun 2021 SPM 2021. Semoga mendapat manfaat kepada semua pelajar dan kita akan cuba kongsi tips-tips lah yang berkaitan dengan cara untuk menghayati dan mengingati sedikit sebanyak tajuk yang dah diberi pada cikgu. Tajuk yang diberi pada cikgu adalah yang berkaitan dengan Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey. Raja berperlembagaan merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara. Bila ia bermula apabila Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi peraja itu sendiri. Okey anak-anak, sistem beraja ataupun institusi beraja dalam negara kita mempunyai 3 komponen utama, iaitu institusi Majlis Raja-Raja, yang kedua institusi beraja di negeri-negeri, dan yang ketiga adalah institusi yang di-Pertuan Agong. Institusi yang di-Pertuan Agong. Okey, seterusnya. Apa yang boleh kita bincangkan yang hari ini adalah kita sambung berkaitan dengan 3 komponen yang utama ini, iaitu 3 komponen yang ada dalam institusi beraja tadi, iaitu institusi yang di-Pertuan Agong, yang kedua kedudukan yang di-Pertuan Agong, dan yang ketiga kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong. Okey, seterusnya kita lihat bahagian yang pertama, iaitu institusi yang di-Pertuan Agong. Okey, institusi ini wujud selepas negara kita mencapai kemerdekaan, iaitu pada tahun 1957. Apalagi yang boleh dikatakan tentang institusi yang di-Pertuan Agong. Yang kedua adalah dipilih dalam kalangan 9 raja yang memerintah 9 buah negeri, terkecuali daripadanya negeri yang tidak ada sultan ataupun negeri yang tidak ada raja, seperti Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah dan wilayah persekutuan. Yang tu tak boleh jadi agung. Okey, yang boleh jadi agung hanyalah 9 buah negeri yang ada raja. Okey. Seterusnya, pemilihan yang di-Pertuan Agong dilaksanakan Majlis Raja-Raja, Majlis Raja-Raja Melayu, menurut kaedah dalam Perlembagaan Persekutuan dan peraturan Majlis Raja-Raja. Okey, dan wujud satu jawatan timbalan yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Dan ini adalah gambar yang di-Pertuan Agong bersama timbalannya. Yang di-Pertuan Agong dari negeri Pahang, Sultan Pahang, dan timbalan yang di-Pertuan Agong adalah dari negeri Perak. Okey, itu adalah timbalan yang di-Pertuan Agong bersama yang di-Pertuan Agong. Okey, yang seterusnya kita lihat yang di-Pertuan Agong bersama Permaisuri Agong, Raja Permaisuri Agong, dan kita lihat apakah kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam Perlembagaan Persekutuan dalam negara kita? Kat mana kedudukannya? Okey anak-anak, kedudukan YDPA adalah sebagai ketua utama negara. Okey, apa buktinya? Ia berdasarkan perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Okey, dan YDPA menjadi punca kedaulatan, punca ketaatan, punca perpaduan, punca kebesaran dan kemuliaan negara. Okey, dan kalau kita lihat dalam hierarki kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam Perlembagaan Persekutuan, yang di-Pertuan Agong menduduki tempat pertama. Kedudukan pertama adalah yang di-Pertuan Agong, kedua Raja Permaisuri Agong, yang ketiga Raja-Raja dan Pemangku Raja, yang keempat yang di-Pertua bagi negeri-negeri, yang kelima bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja. Yang keenam adalah Perdana Menteri, dan yang ketujuh adalah Timbalan Perdana Menteri. Yang ini mengesahkan bahawa kedudukan yang di-Pertuan Agong adalah yang paling utama dalam negara, kerana jawatannya adalah sebagai ketua utama negara. Anak-anak. Okey. Seterusnya kita nak lihat institusi yang di-Pertuan Agong anak-anak merupakan penaung kepada rakyat. Bila kita sebut penaung kepada rakyat, dia adalah melangkaui semua agama, semua bangsa, semua budaya dan semua fahaman politik. Dan sebagai rakyat Malaysia, menjadi tanggungjawab kita untuk memartabatkan institusi beraja. Kerana apa? Kerana institusi ini bukan sekadar sebuah institusi, tapi dia adalah lambang kedaulatan negara.
Okey, jadi anak-anak, seterusnya kita akan lihat kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong terbahagi kepada 3 badan utama, iaitu kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan kuasa kehakiman. Okey, kita lihat satu persatu. Kuasa eksekutif ya yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri ya. Jemaah Menteri di sini maksudnya diketuai oleh Perdana Menteri ya dalam mentadbir negara. Kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong, saya ulang, adalah bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Oleh hal yang demikian, kita teruskan kepada kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong. Kita ambil perkataan YDPA tu yang di-Pertuan Agong tu ringkasannya. YDPA kita akan ambil perkataan-perkataan tertentu dalam YDPA tu untuk kita ingat balik apakah kuasa ataupun peranan yang di-Pertuan Agong. Kita ambil yang pertama Yang di-Pertuan Agong ni dalam bahagian eksekutif kuasanya adalah melantik. Okey, kita ambil P yang pertama, lantik apa P? P adalah melantik Perdana Menteri. Bila dilantik Perdana Menteri, taklah dilantik Perdana Menteri sahaja. Dilantik juga Jemaah Menteri dan juga Timbalan Menteri. Seterusnya, P yang kedua adalah melantik Peguam Negara. Ni orang besar-besar negara ni. Melantik Peguam Negara. Yang ketiga adalah melantik Panglima Angkatan Tentera. Berkaitan dengan keselamatan negara. Itu adalah kuasa eksekutif lantikan yang menggunakan huruf P. Okey, seterusnya. Yang di-Pertuan Agong P juga, kita masih ambil P. P adalah merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Tentera darat, tentera laut, tentera udara. Pemerintah tertingginya adalah yang di-Pertuan Agong. Okey, seterusnya anak-anak. Tak habis lagi, masih dalam kuasa eksekutif, masih lagi perkataannya melantik. Okey, apa yang di-Pertuan Agong lantik? Okey, dia juga melantik yang pertama Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang kedua, melantik Ahli Suruhanjaya Polis. Yang ketiga, A, melantik Ahli Majlis Angkatan Tentera. Yang keempat adalah melantik Ketua Audit Negara. Melantik Ketua Audit Negara. Seterusnya anak-anak, kita ambil perkataan D pula. Kuasa eksekutif D yang di-Pertuan Agong adalah melantik dan menerima. Ni apa benda melantik menerima ni? Yang pertama adalah melantik diplomat Malaysia dan yang kedua adalah menerima ataupun menerima menghadap diplomat asing. Apabila duta kita nak pergi luar negara yang di-Pertuan Agong lantik, kemudian kita nak terima diplomat asing bila datang ke negara kita, dia kena menghadap yang di-Pertuan Agong. Jadi tugas yang di-Pertuan Agong adalah menerima menghadap diplomat berkenaan. Okey, itu dalam bahagian eksekutif. Kita beralih kepada kuasa perundangan yang di-Pertuan Agong. Kuasa perundangan yang di-Pertuan Agong, saya masih ambil huruf P. P ni apa? Perkenankan sesuatu rang undang-undang di Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey, yang kedua adalah untuk panggil Parlimen bersidang. Okey? Dan bukan panggil saja. Yang di-Pertuan Agong juga membubarkan Parlimen ketika telah sampai tempoh untuk dibubarkan dalam masa 5 tahun. Setiap 5 tahun Parlimen perlu dibubarkan untuk diadakan pilihan raya. Okey, seterusnya. Kuasa perundangan kita ambil huruf A kat sini. Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri dia sendiri dan juga negeri-negeri yang tiada sultan. Okey, negeri yang tiada sultan seperti kita dah cakap tadi kan. Pulau Pinang, Melaka, wilayah Persekutuan, Sarawak dan Sabah. Jadi untuk negeri yang tersebut, yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri tersebut. Okey, dan juga negerinya sendiri. Okey, dalam bahagian kuasa perundangan seterusnya kita lihat huruf D, kita boleh masukkan apa D adalah mengisytiharkan darurat. Yang di-Pertuan Agong boleh isytiharkan darurat sekiranya wujud keadaan yang mengancam keselamatan awam ataupun ekonomi negara. Okey, ada lagi tak? Ada yang ni tak ada huruf tak ada huruf, tapi yang ni penting yang anak-anak kena ingat dalam bahagian kuasa perundangan, iaitu yang di-Pertuan Agong melindungi kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu, Kiom tu kedudukan istimewa orang Melayu dan Kiop tu kedudukan istimewa orang Bumiputera. Okey, orang Bumiputera dan Kesakla. Kesakla adalah
kepentingan sah kaum lain ya. Selain daripada orang Melayu, selain daripada orang Bumiputera, ya kaum-kaum lain itu juga dinaungi oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey. Selain daripada itu, kita lihat yang ketiga, aspek ketiga dalam kuasa kehakiman. Apakah kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah melantik hakim Mahkamah Atasan ya atas nasihat Perdana Menteri. Contohnya siapa? Ketua Hakim Negara, Ketua Mahkamah Persekutuan ya, Hakim Mahkamah Rayuan ya, Hakim Mahkamah Tinggi ya. Itu adalah kuasa kehakiman Yang di-Pertuan Agong. Tiba-tiba terletak ampun tuanku ni kan, apa benda ni ya? Ampun tuanku ini melihat kepada Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa pengampunan ya. Kuasa pengampunan. Okey, siapa yang boleh diampunkan ni ya? Seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Tapi kat mana? Dekat wilayah persekutuan ya. Dan Yang di-Pertuan Agong akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Okey, selain daripada itu, Yang di-Pertuan Agong juga berkuasa untuk mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah, ya kat mana ni? Di Melaka, kat Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan ya. Okey. Jadi sebelum kita berakhir, kita lihat sekejap mengapa institusi beraja ataupun Yang di-Pertuan Agong perlu dihormati oleh semua warga Malaysia. Kita bagi kunci jawapan saja ya. Kita bagi kunci jawapan, antaranya ialah Yang di-Pertuan Agong adalah lambang kedaulatan negara. Okey, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara. Okey, Yang di-Pertuan Agong melindungi kedudukan istimewa orang Melayu, orang Bumiputera dan kepentingan sah kaum lain. Selain daripada itu, apa yang boleh kita katakan? Ya, institusi beraja ataupun YDPA adalah warisan Kesultanan Melayu Melaka yang kita bangga dengan warisan Kesultanan Melayu kita, dan kemudian dia juga Yang di-Pertuan Agong adalah adalah lambang perpaduan. Okey, dan jangan lupa bahawa bila sebut prinsip kedua rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara adalah mewajarkan kita sesuai dengan konsep menghormati institusi peraja. Okey, katakanlah soalan tanyalah tentang mengapa kita perlu menghormati institusi peraja ataupun YDPA, kita boleh sebut ia adalah lambang kedaulatan negara dan kita hurai dia sebagai sebahagian daripada keutuhan pentadbiran negara dan kita boleh kata dia adalah lambang perpaduan rakyat dan inferensnya mengukuhkan hubung jalin rakyat dan sistem raja berperlembagaan. Okey, kita boleh ambil yang kedua, ketua utama negara. Yang di-Pertuan Agong adalah ketua utama negara, huraian dia mengetuai 3 badan utama iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman lah itu contoh tu. Okey, dan kita harus berbangga sebab sistem yang dibuat ini adalah sistem pemerintahan yang utuh dan juga teratur dan setiap orang mempunyai peranannya tersendiri dan itulah yang memungkinkan kepada kegemilangan dan kemakmuran Malaysia pada hari ini. Okey, cikgu nak berhenti dekat sini anak-anak. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya. Semoga anak-anak dapat menjawab soalan kertas 1, kertas 2 dengan cemerlang untuk kita peroleh A+ dalam SPM 2021. Selamat menjawab, selamat berusaha, selamat study dan semoga dipermudahkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.